Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk meneruskan kuliah untuk membahaskan berkenaan dengan haqqullah 'alal 'abid, hak Allah ke atas hamba, iaitu tauhid, berdasarkan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, jadi kita sambung. Jadi kita berhenti kelas sebelum ni pada halaman 14. Pada halaman 14 pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Baik, kata Syekh, sebahagian umat Islam tersesat dalam jenis tauhid ni dan mereka terpecah menjadi banyak kelompok. Di antara mereka ada yang menempuh fahaman ta'til sehingga dia menafikan sifat-sifat Allah seraya mengklaim, yakni mendakwa bahawa dirinya mensucikan Allah dan dia telah tersesat. Yang ni mereka mendakwa mereka tanzih. Yang ni kita dah sebut sebelum ni. Kerana zat yang disucikan secara hakiki adalah zat yang disucikan dari sifat-sifat kekurangan dan aib, dan firman-Nya disucikan dari membuat buta dan menyesatkan. Maknanya tanzih itu, kita ahli sunnah, kita tanzih berlaku pada dua. Tanzih maksudnya menyucikan. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, zatnya daripada keaiban, kekurangan, kecacatan. Tanzih yang kedua iaitu kita tanzih pada nas. Yang ni kita menyucikan nas Al-Quran. Maknanya ta'zim. Tanzih kat situ maksudnya kita ta'zim, kita mengagungkan, memuliakan, menghormati nas Al-Quran. Yang ni apa kita kata, yang mengandungi sifat-sifat Allah, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Taala, daripada at-ta'miyah wa tadlil. Itu yang maksud dikatakan sini, daripada membutakan kan, membutakan dan juga menyesatkan. Ta'miyah ni membuat buta, yang ni tak bagi petunjuk, sebagaimana yang didakwa oleh ahlul kalam, dan menyesatkan. Baik. Maka jika seorang mengatakan sesungguhnya Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan, ilmu dan kuasa, bererti dia tidak mensucikan Allah dan justru dia mendiskreditkan, yakni merendahkan Allah dengan sifat aib yang paling memalukan, dan mendiskreditkan kalam firman-Nya dengan menganggapnya menyesatkan dan juga membutakan. Kerana Allah berulang kali menyebutkan dan menetapkan sifat-sifat tersebut di dalam firman-Nya, Sami'un Basir, yakni Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Azizun Hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ghafurur Rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maknanya orang yang nafi sifat-sifat Allah ni, dia terjebak dalam dua bentuk kesalahan dalam apa yang disentuh oleh Syekh yang dekat sini. Maknanya dia telah kita kata menafikan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, maknanya dia telah mentohmah nas Al-Quran. Mentohmah Al-Quran itu tidak memberikan petunjuk, dan tidak menjelaskan, kita kata tidak memberikan petunjuk, membutakan dan tak memberikan kejelasan. Baik, jika Allah menetapkan sifat-sifat tersebut pada kalamnya padahal Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ini sangat menyesatkan dan menodai firman Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia, kan? Maknanya kalau apa maksud Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat dia, kalau maksud dia lain, ataupun dia tak boleh kita nak faham, sampai kita nak kena takwil, sampai kita nak kena nak kena tafwid, nak kena serah maknanya, kemudian nak kena takwil, kan? Baik. Di antara mereka juga ada yang menganut fahaman tamthil seraya mengklaim, yakni mendakwa bahawa dia telah mewujudkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Mereka ini sesat kerana tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan, dengan sebenar pengagungan.
kerana mereka mendiskreditkan Allah dengan aib dan sifat yang memalukan. Jadi ada satu kelompok pula yang sesat juga di kalangan golongan yang kita sebut sebelum ni, ilhad dalam asma' wa sifat, dalam nama-nama dalam keimanan mereka terhadap nama-nama Allah dan sifatnya, iaitu mereka yang mentamthil, yang terjebak dalam tamthil, ini kita kata tashbih, tamthil. Dan mereka mengatakan bahawasanya apa yang mereka samakan Allah dengan makhluk itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki, ataupun dia kata mendakwa bahawa dia telah mewujudkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Mereka ini sesat kerana tidak mengagungkan Allah. Ini tengok. Za'iman bi annahu muhaqqiqun lima wasafa Allah bihi nafsuh. Maknanya mereka mendakwa mereka tahu sifat Allah tu hakikat dia, sebab itu mereka sampai berani menyamakan Allah dengan makhluk. Ini golongan tamthil. Kata Syekh kat sini, apa dia, wa minhum man salaka maslakat tamthil. Tamthil lah, betul lah. Kan? Baik. Jadi wa qad dallu li'annahum lam yuqaddiru Allah haqqa qadri. Mereka ni sesat. Mereka ni telah sesat sebab mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalaulah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, sudah tentulah mereka tidak akan tergamak untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Kan? Baik. Golongan tamthil ni macam golongan apa? Nasraniyah. Mereka menyamakan Allah dengan apa dia, mereka mendakwa bahawasanya apa? Nabi Isa adalah Allah atau sebahagian daripada Allah, ataupun salah satu daripada oknum yang tiga. Contohlah, contoh banyak lagi kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ada banyak lagi golongan musyabbihah, memang wujud golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk ni memang wujud. Baik, antaranya golongan yang dinisbahkan kepada Hisham Al-Fawti, dia seorang Syiah. Syiah Batiniyah, Syiah Rafidah Batiniyah. Ada, kalau kita buka dalam maqalat firaq, kumpulan-kumpulan, memang ada dalam sejarah Islam, memang ada golongan yang musyabbihah, mumathilah, memang dia menyamakan Allah dengan makhluk, memang wujud. Dan kalau kita buka dalam kitab-kitab firaq memang ada. Dan golongan ni kebanyakannya datang daripada golongan Batiniyah. Batiniyah. Baik. Kata Syekh lagi, wa qad dallu li'annahum lam yuqaddiru Allah haqqa qadrihi. Mereka ni sesat kerana mereka tak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Idh wasamuhu bil aibi wan naqsi, kerana mereka telah menyifatkan Allah dengan keaiban dan juga kekurangan. Li'annahum ja'alul kamil min kulli wajhin kan naqisi min kulli wajhin. Kerana mereka menjadikan apa? Mereka menjadikan zat yang sempurna dari segala sudut, dari segala sisi, sama seperti zat yang tidak sempurna daripada segala sisi. Maknanya mereka menyamakan Khaliq dengan makhluk, Allah dengan makhluknya. Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala sudut, segala sisi. Itu yang dimaksudkan bila ulama kata kamal likulli wajhin, likulli wujuh. Kamalul mutlaq. Kamalul mutlaq. Yakni Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan yang mutlak dari segenap sisi, dari segenap sudut. Maknanya tak ada langsung kekurangan. Berbeza dengan makhluk yang Allah cipta, kita ni asal bagi kita kesempurnaan ke kekurangan? Asal bagi kita adalah kekurangan. Khuliqal insan min ajal. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia itu dicipta dengan sifat tergesa-gesa. So tergesa-gesa ni perkara yang kurang, kan? Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ni diciptakan daripada min maniyin yumna, daripada air yang dipancutkan, air yang hina, min ma'im mahin, daripada air yang hina. So itu, adakah itu kesempurnaan? Tak, kan? Maknanya kekurangan. Dan kita ada kekurangan daripada segenap sudut. Manusia bukan Tuhan. Sebab itu kita kata bila ada golongan ataupun kelompok yang mengangkat manusia sebagai Tuhan, maka sudah tentulah mereka adalah golongan yang paling sesat sekali, kerana mereka cuba nak menyamakan zat yang sempurna daripada segala sisi
dengan zat yang tidak sempurna daripada segala sisi. Sebab itu kalau kita tengok macam mana ulama-ulama Islam apabila mereka membantah golongan-golongan sesat sama ada di kalangan agama-agama yang kufur, seperti kalau kita lihat bagaimana para ulama Islam membantah syubhat-syubhat golongan Nasrani, golongan Kristian, yang apabila mereka mendakwa bahawasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, mereka menzahirkan hujah ini. Mereka menzahirkan hujah ini. Jadi macam mana Tuhan boleh masuk dalam tempat ataupun tempat yang kotor, maknanya keluar daripada lubang yang sama, yang kita kata yang daripada lubang yang sama keluarnya kekotoran dan juga najis. Jadi macam mana Tuhan boleh kita kata boleh jadi macam tu? Macam mana kita tergamak kata Tuhan itu sesuatu zat yang dilahirkan? Dan bagaimana pula Tuhan boleh mati? Dan macam mana pula Tuhan boleh diseksa di tiang salib? Siapa yang nak mengurus takbir alam ketika itu kalau Tuhan mati di tiang salib? Itu maknanya menzahirkan kelemahan dan juga ketidaksempurnaan makhluk. Sebab apa? Sebab dia menyamakan zat yang tidak sempurna dengan zat yang sempurna. Tak boleh lah, kan? Jadi jawapan dia, Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, kan? Bukan bahagian daripada Tuhan, bukan. Jadi dia adalah hamba Allah, makhluknya, hamba Allah dan Rasulnya. Betul kan? Baik. Wa idza kana iqtirani tafdhil al-kamil 'ala an-naqis yahuttu min qadrihi kama qil. Baik. Jadi dengan demikian membandingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna sebenarnya dapat merendahkan nilai keagungan sesuatu yang sempurna itu. Maknanya kita bila membandingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tak sempurna, jadi dia akan automatically merendahkan kedudukan yang sempurna tu, kan? Seperti yang dikatakan penyair, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadrahu idza qila inna as-sayfa amda minal asa. Bukankah engkau tahu nilai kemuliaan pedang itu menjadi berkurang ketika dikatakan pedang ini lebih tajam atau lebih dapat memutuskan daripada tongkat. Kita ambil pedang, kita pergi compare pedang dengan tongkat, apa akan jadi pada pedang tu? Hina. Hina kan? Betul? Hina. Maknanya pedang tu kita tak puji, maknanya menunjukkan kita tak puji pun pedang tu. Kita ambil pedang, sebelah pedang kita ambil tongkat kayu. Kemudian kita kata pedang ni lebih tajam daripada tongkat ni. Tercapailah maksud untuk memuji ataupun kita nak mengangkat kedudukan pedang tu? Taklah. Kalau pedang mestilah perlu banding dengan pedang yang sama. Betul tak? Kalau tongkat kayu tu memang kita kata tak nampak lah, tak zahir lah kesempurnaan pedang tu. Baik, jadi itu contoh lah, itu contoh. Kiaskan dengan perkara-perkara yang kita lihat lah, selain daripada pedang ni, benda-benda lain kan. Kalau maksudnya compare, kita kata apa? Kita compare apa? Contohnya, apa kereta yang paling laju kat dunia? Kereta yang paling canggih lah. Bugatti. Bugatti. Okey, kita compare dengan kereta kancil. Apa tak boleh kan? Maknanya akan jatuhlah apa? Martabat kereta tu. Kan? Maksudnya kita kata tak kenalah dan tak tercapailah maksud. Itu contohlah. Baik. Fakaifa bitamthilil kamili bin naqisi? هذا أعظم ما يكون جناية في حق الله عز وجل وإن كان المعطلون أعظم جرما لكن الكل لم يقدر الله حق قدره. Baik, jadi lantas bagaimana kiranya menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna? Macam mana kita tergamak nak menyamakan Allah dengan makhluk? Kan? Ini adalah kejahatan yang terbesar, jenayah yang terbesar terhadap Allah Azza wa Jalla, meskipun orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah adalah yang paling besar dosanya. Akan tetapi seluruhnya, yakni seluruhnya golongan merujuk kepada golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, Mu'attilah, dan yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, Mumathilah,
sama-sama tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maknanya semua yang ilhad, semua yang menyeleweng dalam masalah nama-nama Allah dan sifatnya ini, semuanya tak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu yang sebenar, yang dihuraikan oleh Syekh. Maka kewajipan kita adalah beriman kepada apa yang Allah sifatkan kepada dirinya dan nama yang disebutkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif, ta'til, takyif ataupun tamthil. Ini kewajipan kita. Maknanya kita beriman sebagaimana yang Allah sebut, dengan apa yang Allah sebut kepada dirinya sendiri, dengan nama yang disebutkan dalam diri dalam kitabnya, dengan Quran, dan juga melalui lisan Rasulnya dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa tahrif. Tahrif maknanya mengubah, mengubah sama ada lafaz ataupun mengubah makna, tanpa ta'til yakni menafikan, dan tanpa takyif. Takyif maksudnya kita tanya bagaimana, macam mana sifat Allah tu, bagaimana. Takyif ni pun dilarang. Ataupun tamthil. Tamthil maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, seperti itulah yang dinyatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan ulama lainnya. Baik, ini khulasah daripada apa yang Syekh Utsaimin sebut ni. Sebenarnya khulasah daripada apa yang dinaskan dan ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebab itu kalau kita nak kebanyakan di kalangan kita ni mungkin tak mampu nak menelaah kitab-kitab yang tebal-tebal kan, dan kita memang tak mampu nak menelaah kitab-kitab yang kitab-kitab terutamanya kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan antara yang memudahkan kita untuk mendapat pemahaman ataupun khulasah, ringkasan ataupun kita boleh kata intipati pemahaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, antara ulama yang maknanya kalau kita ada apa-apa sahaja kemusykilan, apa kita kata kemusykilan dan juga ketidakjelasan tentang perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, khususnya dalam masalah akidah, maka antara tokoh yang kita perlu rujuk adalah Syekh Ibn Utsaimin. Maknanya dia macam memudahkan kita untuk faham apa yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah takrirkan dalam kitab-kitab dia yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat tebal. Kan? Maknanya Syekh Ibn Utsaimin, kalau kita katakan kita terjumpa apa-apa perkataan yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang kita tak jelas dan sebagainya, maka kita perlu lihat pada apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, kerana dia memudah cara kan. Banyak kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang telah diringkaskan dan dimudahkan untuk difahami dengan uslub yang lebih mudah untuk kita faham. Maknanya seperti contoh macam kitab apa dia kita kata apa dia syarh apa dia Al-Wasithiyah, Taqrib At-Tadmuriyah, kemudian kitab-kitab lain yang diringkaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Baik. Fatahrifu fi nusus wa ta'tilu fil mu'taqad wa takyifu fi sifah wa tamthilu fi sifah illa annahu akhassu min at-takyif fa kullu mumaththilun mukayyifun wala aks. Baik. Baik, tahrif ini berkaitan dengan nas-nas. So, bila sebut tahrif ni dia berkait dengan interaksi. Macam mana seseorang itu berinteraksi dengan nas. Maknanya dia punya manhaj, macam mana dia punya istidlal dia. Macam mana dia punya kita boleh kata interaksi dia dengan nas. Itu lebih-lebih bila kita sebut tahrif, dia merujuk kepada sikap ataupun tata cara seseorang itu atau manhaj atau metod seseorang itu berinteraksi dengan nas. Sebab itu disebut tahrif. Dia berkaitan dengan nas. Ta'til berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan i'tiqad. Ta'til maksudnya dia menafikan. Maknanya menafikan dari sudut i'tiqad dia sendiri, kepercayaan dan keyakinan dia sendiri dia sendiri tolak, tak percaya. Itu berkaitan dengan keyakinan. Tahrif tadi berkait dengan cara dia berinteraksi. Diubah ayat tu. Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia tahrif, dia kata istaula. Contoh kan. Baik, macam yang tahrif yang dilakukan oleh golongan orang-orang Yahudi, yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dalam kitab Tauhid, berkait dengan golongan Ibn Khuzaimah sama kan golongan yang mentakwil sifat istawa
kepada istaula sama macam orang Yahudi yang mentakwilkan atau mentahrifkan apa dia perintah Allah kepada mereka hittah, lalu mereka tambah nun. Hintah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum dalam surah Al-Baqarah tu. Tetapi orang Yahudi mereka tambah nun. Hintah. Jadi maknanya berubah. So sebenarnya Allah Taala perintah mereka ucapkan hittah. Hittah maknanya hutta lana khatayana. Yakni dia macam istighfar lah, lafaz istighfar yang Allah perintahkan untuk mereka. Ucapkan hittah maknanya moga Allah Taala ampunkan dosa kamu, dosa-dosa kami. Tetapi mereka main-main. Mereka tambah nun. Hintah jadi gandum. Maknanya jadi gandum. Nampak? Jadi Allah Taala laknat mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Maknanya mereka mentahrif. So Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah menyamakan orang yang mentakwil atau mentahrif. Mentahrif asalnya tahrif, mentahrif apa dia istawa kepada istaula. Lam yang mereka tahrifkan itu, mereka tambah tu sama macam orang Yahudi tambah nun pada hittah. Ini perintah Allah supaya mereka kata hittah, bukan hintah, kan? Jadi makna jadi berbeza. Baik. Ta'til berkaitan dengan keyakinan, takyif berkaitan dengan sifat. So takyif berkait dengan sifat, hakikat sifat. Jadi ini Syekh Uthaymin dia bahagikan ni nak bagi kita faham. Maknanya apa hakikat istilah ni. So tahrif dia melibatkan apa? Interaksi dengan nas. So macam orang Yahudi dia diputar balik ayat. Tu tahrif. Baik. Ta'til berkait dengan keyakinan kerana dia tak percaya. Dia menafikan dalam hati dia dan dia tak percaya. Takyif berkait dengan hakikat sifat tu. Maknanya dia mula berfikir dan dia nak tahu macam mana Allah Taala istiwa atas arasy. Bagaimana Allah istiwa atas arasy? Tu kaifiyat. Kaif. Takyif. Baik. Dan tamthil. Tamthil juga berkaitan dengan sifat. Tamthil pun berkait dengan sifat juga. Tamthil bila dia takyif, dia boleh jadi dia bermula dengan takyif kemudian dia jatuh kepada tamthil. Dia nak tanya bagaimana sifat Allah tu, kemudian akhir sekali dia sesat, dia jatuh dalam menyamakan Allah dengan makhluk wal iyadzubillah. Baik. Sebab itu kata Syekh, kerana setiap mumathil, setiap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah mukayyif. Sebab itu ini kaedah dia. Setiap orang yang menyamakan Allah dengan makhluk tu, dia pada hakikatnya dia dah terjebak dalam takyif dulu. Dia dah pergi apa? Pergi bayang, kan? Dia persoalkan, kemudian dia pergi bayang, kan? Kemudian last sekali disamakan Allah dengan makhluk. Namun tidak sebaliknya. Dalam ni dia kata wala aks, maknanya tidak sebaliknya, maknanya tukar. Orang yang mukayyif tak semestinya mumathil. Tetapi setiap mumathil semuanya mukayyif. Tetapi boleh jadi mukayyif itu dia tak mumathil. Dia terbalik. Tetapi yang mumathil ni dia mesti akan apa terlibat dalam takyif dulu. Baik, tetapi ada yang takyif tapi dia tak sampai tahap mumathil. Dia tak sampai tahap menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh macam orang yang tanya, kan? Dia bagaimana? Tapi dia tak samakan Allah makhluk, kan? Bagaimana? Kemudian contoh macam orang yang tanya Imam Malik tu. Kaifastawa? Tapi Imam Malik bid'ahkan dia juga lah. Kan? Walaupun dia tak tamthil, tapi nak bagi tahu dia punya soalan tu salah. Kan? Salah. Baik. Kerana itu akidah kita wajib terbebas daripada 4 hal tersebut. So dalam masalah asma wa sifat ni kita wajib membebaskan keyakinan kita, akidah kita daripada 4 perkara tersebut. 4 perkara tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini, fatahrifu fi nusus fatahrifu wa na'ni bitahrif. Tahrif yang kami maksud adalah takwil yang dilakukan di kalangan yang memutabelitkan nas-nas sifat. Tahrif yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, kata Syekh, na'ni, kami maksudkan orang yang mendakwa mereka takwil. Yakni ashabut takwil lah, ahli takwil. Yang mana pada hakikatnya mereka bukan takwil, tetapi pada hakikat mereka tahrif. Tetapi kata Syekh, mereka menyebut diri mereka sebagai ahli takwil demi memperindah cara yang mereka gunakan dan jalan yang mereka tempuh. Kerana pada dasarnya jiwa manusia menghindari kata-kata tahrif. Ya, pada dasarnya orang tak sukalah bila dengar tahrif ni, sebab tahrif ni
memang automatically dia membawa kita kata konotasi yang negatif automatically. Sebab Al-Quran sebut dalam Quran Allah Taala sebut golongan yang melakukan tahrim ni adalah golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah, maghdubi alaihim. Antaranya orang-orang di kalangan Yahudi dan Nasrani. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif, memutabalikkan, menyelewengkan. Jadi golongan-golongan yang sesat ni mereka tahu. Jadi mereka tak mau, takkanlah mereka nak kata kami perompak, betul tak? Kan? Perompak dia tak kata saya perompak, kan? Sama juga macam penipu, dia takkan kata saya scammer. Tak, dia telefon kata saya daripada pejabat Jabatan Hasil. Saya daripada KWSP, saya daripada sekian. Betul. Dia akan menggunakan nama-nama yang menyebabkan orang tak sedarkan penipuan dia. Baik. Jadi macam itulah juga ahli takwil. Baik. Mereka memperindahkan cara mereka gunakan dan jalan yang mereka tempuh kerana pada dasarnya jiwa manusia menghindari kata-kata tahrif. Dan yang mereka lakukan ini termasuk dalam pengertian menghias kata agar nampak indah di pandangan orang sehingga tidak mereka jauhi. Hakikat takwil mereka adalah tahrif, iaitu memalingkan lafaz dari zahirnya. Kami katakan ketika pengalihan lafaz ini ditunjukkan oleh dalil sahih, maka itu bukanlah penakwilan dengan makna yang mereka inginkan tetapi sebagai penafsiran. Ini hakikat takwil yang mereka lakukan. Hakikatnya tahrif, memalingkan lafaz daripada zahirnya. Baik. Namun jika tidak ditunjukkan oleh dalil, maka itu termasuk tahrif dan mengubah perkataan-perkataan itu. Maksudnya, kalau mereka ada dalil yang sahih juga yang menjelaskan tentang penafsiran, itu tak jadi tahrif. Itu betul-betul takwil. Nampak? Tetapi sekarang ni mereka tak ada dalil. Mereka tak ada dalil yang sahih, sama ada daripada Al-Quran atau Sunnah ataupun daripada ijma' para sahabat ataupun daripada perkataan sahabat salafus salih, sama ada daripada tabi'in, tak ada dalil yang sahih. Tetapi mereka mendakwa dakwi. Contoh macam istaula tadi, mereka takwil, mereka kata istaula, tak ada dalil daripada Quran, tak ada dalil daripada hadis yang sahih, tak ada dalil daripada perkataan sahabat atau tabi'in, tak ada langsung. Tetapi datang daripada, mereka ambil daripada syair seorang Nasrani. Syair seorang Nasrani. Jadi itu pun syair itu pun tak disepakati. Dahlah syair Nasrani, kan? Itu pun tak disepakati. Jadi apa dalilnya? Tak ada dalil lah. Jadi kita kata dia tak jadi takwil lah. Kan? Takwil ni mesti kena ada dalil. Takwil yang dimaksudkan tu adalah penafsiran. Baik. Namun jika tidak ditunjukkan oleh dalil, maka itu termasuk tahrif. Nampak? Kalau tak ada dalil, tahrif lah. Kan? Dan mengubah perkataan-perkataan dari tempatnya. Samalah macam batiniyah, dia tahrif, dia seleweng ayat-ayat Quran. Kan? Dia kata orang-orang beriman apabila alladzina idza dzukirallah qiyaman wa qu'udan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dia kata ini dalil menunjukkan bolehnya berzikir menari. Ada. Itu tahrif lah. Sebab dalam ayat tu sendiri tak ada apa? Tak ada pun perkataan ataupun tak ada pun yang menunjukkan adanya lafaz ar-raqs, kan? Yarqusun ke? Menari ke? Tak ada. Tapi mereka tahrif. Mereka kata tu berdiri, duduk, menari kan saat berdiri, saat duduk. Jadi itu tahrif yang tak ada dalil lah. Maksudnya itu tahrif lah, bukan takwil. Tahrif, kan? Kemudian mereka bawa dalil-dalil yang sebenarnya adalah syubhat bukan dalil pun. Dan banyak ulama-ulama pun dah jawab banyak. Cuma kita bagi contoh lah. Samalah macam tahrif daripada batiniyah dan sebagainya, sama juga. Baik. Mereka yang tersesat kerana cara ini menetapkan sifat-sifat namun dengan mengubahnya sehingga mereka tersesat dan bersimpangan jalan dengan ahli sunnati wal jamaah. Jadi mereka ni hakikatnya sesat juga lah, kan? Atas dasar inilah mereka tidak boleh disebut ahli sunnati wal jamaah kerana idhafah, penyandaran mengharuskan nisbat. Ahli sunnah dinisbatkan kepada sunnah kerana mereka berpegang teguh padanya, sementara para ahli tahrif tidak berpegang teguh pada sunnah.
Jadi macam mana dia nak dakwa dia sunnah kalau dia tak ikut sunnah dalam isu ni? Kan? Maknanya tak betul lah. Sebab itu tak disebutkan golongan ini yang ada penyelewengan dalam masalah asma' wa sifat ini. Mereka yang ahli takwil, tak disebutkan mereka sebagai ahli sunnah dalam isu ni. So kita adil lah. Maknanya dalam setiap kita menghukum sesuatu kumpulan atau sesuatu firqah, sesuatu aliran, kita tengok ulama-ulama ahli sunnah mereka adil. So mereka tengok kalau apa yang mereka golongan itu muwafaqah dengan ahli sunnah, contohnya macam Asy'ariyah. So Asy'ariyah muwafaqah dengan ahli sunnah ni ada juga banyak, tak dinafikan. Contohnya mauqif mereka terhadap para sahabat, kan, sama dengan ahli sunnah. Mauqif mereka terhadap kita kata apa, dalam isu apa dia kita kata imamah, dalam isu-isu yang tertentu ada persamaan. So kita tak bolehlah kata dia sesat juga dalam bab tu. Kita kena adil, kena insaf. Tetapi dalam masalah asma' wa sifat memang mereka ada kekeliruan, penyelewengan. Jadi kita tak boleh katalah dalam bab ni mereka sunnah. Nampak? Dalam masalah ni mereka. Sebab itu Syekh Uthaymin antara yang tegas dalam isu ini. Syekh Ibn Uthaymin antara tegas dalam isu ini. Sebab memang kalau pada hakikatnya memang tak, kan? Baik, maknanya tak menepati, tak muwafaqah dengan apa dia ciri-ciri ahli sunnah dalam isu ini. Baik. Selain itu, kata sini, al-jamaah menurut aslinya bermakna ijtima' yang bererti bersatu, sementara para ahli tahrif tidak bersatu dalam berpandangan. Kerana kitab-kitab mereka saling berbenturan, saling apa kita kata saling apa kat sini dalam bahasa Arab dikatakan fasar kita kata sini al-ittirab, tanaqud wal ittirab, yakni apa dia kita kata kontradik sesama mereka, bercanggah antara satu sama lain. Kalau kita buka mauqif ahlul kalam, ahlul takwil ni pening. Maksudnya mereka sendiri pun kontradik antara satu sama lain. Baik. Mereka tidak bersatu. Sedangkan maksud ahli sunnati wal jamaah, as-sunnah maknanya ahli sunnah orang yang menepati sunnah. Al-jamaah mereka yang mengikuti al-jamaah, yakni para sahabat yang mengikuti ijma' ummah, yakni ijma' para sahabat. Jadi sifat ahli sunnah dia mesti menepati nama tu. Dia ikut sunnah, kemudian al-jamaah, dia ikut jamaah. Jamaah kat ni jamaah para sahabat. Bukan jamaah yang ada sekarang ni, bukan. Jamaah para sahabat. Jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin yang terawal. Dia dipanggil ijma' yang mu'tabar. Yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitulah ijma' para sahabat. Ini yang ijma' yang mu'tabar. Adapun kalau hari ini kita katakan, contohlah kita kata satu institusi di sesebuah negara tu bersepakat dengan sesuatu perkara yang bercanggah dengan ijma' sahabat, maka dia tak dianggap sebagai ijma'. Dia tak dianggap mu'tabar. Faham? Kan? Contoh katakan apa dia, mufti satu negeri ni katakan dia mengharuskan perbuatan apa dia kita kata istighatsah kepada ahli kubur. Istighatsah memohon pertolongan di saat kesempitan, kesusahan terhadap ahli kubur. Maka benda tu dah ijma'. Para sahabat ijma' kata benda tu syirik. Syirik akbar. Tetapi tiba-tiba seorang mufti ni kata negeri kami berispakat benda ni tak syirik. Dia dikira sebagai bukan ijma' yang muktabar. Maknanya ilgha', maknanya kita nulghihi, kita tak pakai tak boleh pakai walaupun dia ada apa satu negeri tu dah bersepakat. Dia bukan dikira sebab di tempat satu negeri itu bersepakat tetap, tapi kita lihat dari sudut ijma' yang muktabar. Itu kena faham. Kena faham. Sebab itu penting benda ni ditekankan dan kalau siapa yang belajar dalam ilmu usulul fiqh dibahaskan dalam masalah ijma'. Sebab itu sebagai orang yang menuntut ilmu, maka kena zahirkan perkara ni. Sebab ada ramai orang yang dia tak faham. Dia faham bila institusi fatwa sebuah negeri itu dah cakap macam ni, waktu dia pun ingat kedudukan ataupun level institusi
fatwa tersebut sama level dengan ijma' sahabat. Tak boleh. Tak boleh sama. Maknanya ijma' sahabat tu lebih tinggi. Dan tak boleh mereka menyelisihi ijma' sahabat. Ijma' salaful ummah. Ijma' kaum muslimin. Kan? Baik, kalau kita nak ikut macam tu, kita pening jugalah. Kita akan maksudnya akan berlaku kontradik jugalah. Kalau kita pergi dekat, contohnya kita pergi dekat Iran. So Iran mazhab rasmi dia Syiah, kan? Takkan kita nak kata ijma' yang berlaku, kesepakatan yang berlaku di Iran itu adalah betul. Sebab mereka dah semua yang majoriti di sana adalah Syiah. Kan, takkan kita nak kata benda tu berubah disebabkan tempat. Jadi dia tak mundabit. Kan? Kalau kita pergi dekat, contoh pergi dekat Israel ke, dekat sana ijma' mereka kata LGBT ni halal. Kan, LGBTQ ni halal. Takkan kita nak kata nak ikut juga ijma' mereka, sepakatan ahli batil, tak kan? So maksudnya dia bukan ikut tu, dia yang ijma' yang muktabar, yang mundabit, yang kita kata yang wajib diikuti adalah ijma' sahabat, bukan ijma' mana-mana golongan yang buat datang kemudian. Maknanya yang datang kemudian ni pun kena ikut ijma' sahabat, bukan mereka yang mereka tak ada autoriti untuk membatalkan ijma' sahabat. Nampak? Baik. Jadi ahli tahrif ni tidak bersatu dalam berpandangan kerana kitab-kitab mereka saling berbenturan antara satu sama lain dan kontradiktif. Kontradik. Hingga mereka saling menyesatkan satu sama lain, bahkan pernyataan seseorang di antara mereka sendiri kontradiktif, kontradik. Maknanya ini ciri-ciri al-furqah. Al-furqah maknanya lawan kepada al-jamaah. Ahli sunnati wal jamaah, ciri-ciri mereka adalah orang yang bersatu padu. Al-jamaah, bersatu di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah Ta'ala perintahkan kita berpegang teguh dengan Sunnah dan juga Al-jamaah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. So Allah Ta'ala suruh kita ikut satu jalan dia. Ciri-ciri ahli sunnah, dia adalah orang yang bersepakat dan mereka saling, ahli sunnah juga mereka saling merahmati sesama mereka. Walaupun mereka ada perbezaan pendapat, tidak sampai tahap mereka mengkafirkan dan menyesatkan antara satu sama lain. Ni kita kena pegang, ni asas. Sebab itu kita tengok para sahabat Nabi, generasi yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ikut mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Wattabi' sabila man anaba ilai. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ikut jalan orang yang kembali kepadanya, orang yang benar-benar kembali kepada Allah, para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah Ta'ala sebut kalau kita beriman macam mana yang sahabat beriman, kita akan dapat petunjuk. Hanya petunjuk itu hanya kita boleh dapat dan capai melalui jalan mereka. Kalau sahabat Nabi yang mulia ini, yang kita katakan mereka adalah contoh ikutan kepada kita, apabila dalam sejarah Islam, kalau kita tengok pada zaman sahabat Nabi, berlaku khilaf antara para sahabat, berlaku perbezaan pendapat, tetapi tidak ada satu pun riwayat yang sahih, athar ataupun riwayat yang sahih dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah yang menunjukkan adanya para sahabat yang mengkafirkan antara satu sama lain atau membid'ahkan antara satu sama lain ataupun menyesatkan antara satu sama lain bila mereka berbeza pendapat. Tak ada. Kita ambil satu khilaf yang paling besar berlaku pada era zaman sahabat Nabi, iaitulah apa? Perbezaan pendapat di antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tarikh ahli sunnah, kita akan lihat bagaimana ketika dalam situasi mereka berperang sesama mereka untuk menentukan siapa yang di pihak yang benar, kerana mereka berijtihad dalam isu masalah darah Khalifah Uthman. Tetapi kalau kita lihat bagaimana nukilan-nukilan
cara para sahabat ni interaksi khilaf sesama mereka, takkan kita jumpa pada zaman ini khilaf yang berlaku pada zaman ini, takkan jumpa. Contohnya macam mana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ketika majlis tahkim berlaku, bila juru tulis Muawiyah nak tulis nama Muawiyah dulu, Muawiyah kata letak nama Ali dulu, kerana Ali lebih hafdal daripada aku. itu tengah berselisih pendapat. Kalau kita ahli bid'ah, mubtadi', dal, mudil, betul, ikhwani, hizbi, bla 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 bla, macam-macam, mumayyid, ini. Tapi dia tak tahu apa. Tapi dia bab melabel orang cepat. Bab melabel orang dia cepat. Tak ada rasa takut kat Allah. Kan? Imam Ahmad, bila orang tanya Imam Ahmad tentang masalah ada orang yang mendahulukan Uthman di atas Ali. Mendahulukan Uthman di atas Ali. Adakah perlu dibid'ahkan dia? Imam Ahmad kata la yubadda'. Tidak dibid'ahkan, fa inna ikhrajun nas minas sunnati syadid. Kerana mengeluarkan seseorang daripada sunnah adalah sangat berat implikasi dia. Itu Imam Ahmad. Isu dia apa? Orang mendahulukan Uthman di atas Ali. Dia isu dia yang menjadi kesepakatan ulama dari sudut tartib khilafah. Memang Uthman dia afdal dari sudut dia ada khalifah sebelum Ali. Sebab kesepakatan umat Islam melantik dia menjadi khalifah. Lepas tu Ali. Tetapi dia yang jadi khilaf di kalangan ahli sunnah ketika itu, sebab ketika itu mereka melihat, kita kata tak ada lagi zaman sekarang macam kita sekarang ni yang kita boleh nak analisis hadis-hadis, berapa bilangan hadis, tak ada lagi. Cuma mereka lihat dari sudut banyak apa yang sampai kepada mereka, hadis-hadis yang sampai kepada mereka, banyak kelebihan Ali berbanding Uthman. Sebab mereka tengok dari sudut tu. Afdaliyah tu maknanya afdaliyah keutamaan yang bersifat umum. Tetapi lepas itu barulah bila mereka lihat umat Islam reda dengan apa kita kata pelantikan Uthman, dan Ali pun bai'ah kepada Uthman, jadi automatically mereka lihat dari sudut kedudukan Uthman tu lebih utama dari sudut dia khalifah. Tetapi tak menafikan, sebab itu zaman Imam Ahmad, so Imam Ahmad wafat bila? 241 Hijrah. Baik, zaman tu maknanya masih lagi di kalangan ahli sunnah ada perbezaan pendapat. Maksudnya dalam isu siapa yang nak didahulukan. Sebab mereka ada dalil-dalil. Sebab ulama ketika itu mungkin mereka melihat hadis-hadis yang menjelaskan kelebihan Ali dan juga hakikat kelebihan Ali itu sendiri. Dari sudut kedudukan dia di sisi Nabi SAW, dia maksudnya paling rapat dengan Nabi SAW dari sudut nasab, dan dari sudut kita kata dia dibela oleh Nabi SAW daripada kecil, dan antara termasuk orang yang awal masuk Islam di kalangan kanak-kanak. Mereka lihat dari sudut tu, mereka kata Ali lebih utama berbanding Uthman. Bila orang tanya isu ni dekat Imam Ahmad tak kata orang tu bid'ah. Nampak? Sebab apa? Sebab Imam Ahmad tahu benda ni khilaf, dan khilaf mu'tabar. Sebab itu sebelum kita nak hukum orang, kita kena ada ilmu. Jangan main hentam lah. Tengok orang tu duduk share ni, orang ni dia terus ahli bid'ah. Duduk bermajlis terus ahli bid'ah. Ini tak adil. Tak adil langsung. Tak adil. Sebab itu Imam Ahmad kata ikhrajun nas minas sunnati syadidun. Mengeluarkan manusia daripada sunnah adalah perkara yang berat. Tapi berapa ramai orang hari ni dia tak rasa berat. Dia tak rasa berat langsung. Bahkan ringan mulut dia. Fulan bukan sunnah. Ustaz sekian ni tak sunnah dah. Ustaz tu tak sunnah dah. Ustaz, semua tak sunnah. Senang. Beza dengan ulama dulu yang ada ilmu. Itu kita kata wallahu musta'an. Sebab itu kalau kita tengok balik dalam isu ni, kita kata ahli sunnah, ciri-ciri dia tidak akan menyesatkan antara satu sama lain.
Dia tidak akan membid'ahkan antara satu sama lain, dan dia tidak akan mengkafirkan antara satu sama lain. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi. Kan? Para sahabat Nabi itu, walaupun mereka berbeza pendapat. Dalam perang Jamal, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, haudash Aisyah tu dipanah oleh kelompok-kelompok pemberontak yang masuk belah tentera Ali. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ketika itu suruh terus selamatkan Ummul Mukminin. Terus selamatkan Ummul Mukminin. Kemudian Ali radhiyallahu anha cerita dekat tentera-tentera dia satu hadis. Bahawasanya aku dengar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya apa? Aisyah ni zaujati fid dunya wal akhirah. Isteriku di dunia dan di akhirat. Saya nampak tak? Sahabat tahu kedudukan alim, kedudukan orang yang ada kedudukan, dan mereka bukannya ikut teradap, caca merba, tak, mereka ada disiplin, mereka menunjukkan kepada kita dawabit macam mana kita kena insaf. Walaupun ketika itu memang berlaku salah faham antara kelompok Ali dan juga Ummul Mukminin yang dicetuskan oleh kelompok orang-orang munafik ni yang masuk ke dalam barisan para sahabat. Kalau itu zaman sahabat, zaman kita ni, kita ingat kita tak ada orang nak mengadu domba ni. Lagi ramai lah. Jangan kita dabik dada kita ni lagi happy. Kalau zaman sahabat pun ada orang sampai mengadu domba, tetapi sahabat Nabi mereka tak terpedaya dengan adu domba itu, tapi mereka berpegang kepada fakta, mereka berpegang kepada dalil, mereka berpegang dengan sikap insaf, adil. Sebab itu Ali suruh ambil Ummul Mukminin, bawa dia dan selamatkan dia terus. Kemudian Ali layan Ummul Mukminin dengan baik. Kaifa haluki ya amah, ataupun ya ummi. Disebutkan dengan lafaz ummi. Kerana dia adalah ibu orang-orang beriman. Walaupun Ali lebih tua daripada Aisyah, tapi menunjukkan hormat, penghormatan. Penghormatan. Kita hari ni tak ada lah kan. Orang tua pun ditumbuk habis. Dia tak ada hormat dah. Kan? Tak ada hormat. Kan? Guru sendiri pun habis. Tak selamat. Jadi, kemudian Ali radhiyallahu anha perintahkan supaya dibawa bawa Ummul Mukminin Aisyah dengan selamat, dengan diberikan perlindungan yang lengkap untuk dibawa balik ke Madinah. Dia nampak macam mana sahabat-sahabat mereka berinteraksi dengan khilaf yang berlaku, yang berlaku sesama mereka. Mereka tidak berlaku zalim dan tidak berlaku melampaui batas. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis baginda, Nabi SAW kata, ayatul munafiq thalath, idza haddatha kadzaba, wa idza akhlafa tu'min, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, dan dalam sebahagian riwayat ditambah 1. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Apabila dia bertengkar, apabila dia berselisih pendapat, fajara, dia bersikap fajir, bersikap melampaui batas, bersikap jahat. Jadi ini tak ada pada sahabat Nabi. Yang ada pada ciri-ciri munafik ni ada pada orang-orang selain daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak ada macam ni. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini yang kita kena tekankan. Maknanya sebahagian kita bila sebut Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi tak ada ciri-ciri ni. Tak ada ciri-ciri. Al-Jamaah tu tak ada. Dia kira nak ikut sunnah je, tapi dakwaan dia. Al-Jamaah tu tak ada ciri-ciri tu. Tak ada ciri-ciri jamaah. Sebab apa? Sebab dengan kawan sendiri, dengan ustaz sendiri, dengan guru sendiri, dengan isteri sendiri, dengan adik-beradik sendiri, bergaduh dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya, sehingga boikot memboikot, sehingga hajar menghajar, sehingga bermasam muka. Ini sebenarnya bukan ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah dia rahmat sesama ahli sunnah. Tapi kalau kita menjadi azab sesama ahli sunnah, kita kena muhasabah diri. Betul ke kita duk dakwa kita sunnah? Kan? Baik, wallahul musta'an. Baik. Jadi itu kata Syekh kan.
maknanya ahli kita kata ahli takwil ini, ahli tahrif ni, dia dalam bab akidah pun mereka tak sepakat. Maknanya menyesatkan antara satu sama lain. Tak sepakat. Bayangkan dalam masalah akidah, masalah yang menjadi asal agama, usul agama. Apatah lagi dalam masalah-masalah lain. Kalau dalam masalah akidah pun mereka bergaduh, jadi kita nak harap mereka akan bersepakat dalam masalah-masalah lain? Sudah tentulah tidak. Baik. Pensyarah kitab At-Tahawiyah menukil suatu penyataan dari Al-Ghazali yang termasuk di antara mereka yang mencapai puncak ilmu kalam, yang jika dicermati dengan baik akan nampak dengan jelas kekeliruan dan penyimpangan para ahli ilmu kalam, dan mereka tidak berpegangan pada prinsip yang jelas. Mereka ada tanakut, kontradik sesama mereka. Tapi kalau kita tengok ahli sunnah, kita buka kitab-kitab i'tiqad, kitab-kitab akidah ahli sunnah, semua sama. Daripada kurun yang kedua, kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima, dalil yang sama lah. Tak percaya, kita buka kitab-kitab ulama', kita buat, mungkin kita boleh buat apa kita comparison, ataupun kita buat perbandingan. Maknanya tengok kitab-kitab akidah ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh imam-imam, ulama'-ulama ahli sunnah. Kita ambil kurun yang kedua hijrah atau kurun yang ketiga hijrah. So comparekan dengan apa yang ditulis oleh ulama' yang ada pada kurun yang keempat hijrah. Comparekan dengan apa yang dituliskan oleh ulama' yang ada pada kurun kelima, kurun keenam, sehinggalah sekarang. Sama je. Kalau dalil dalam bab asma' wa sifat, dalil yang sama, pegangan yang sama, kefahaman yang sama, tak berubah. Nampak? Macam kita kata sekarang lah, kalau kita tengok, kita belajar dengan orang yang ahlul bidah wal ahwa' sekarang ni, kita tengok Ustaz dalil ni kan, Ustaz dia punya macam ni, Ustaz macam tu, dia ni kata macam ni, Ustaz yang sama, yang lain pula sama ni tapi kata macam tu pula. Tapi kalau kita mengaji dengan ahli sunnah, guru kita di kalangan ahli sunnah, kita akan nampak keseragaman. Walaupun mereka tak pernah bertemu. Kita dengar yang asatizah daripada Indonesia, asatizah salafi di Indonesia, sedangkan ustaz di Indonesia tu, salafi yang Indonesia tu tak pernah jumpa dengan ustaz kita yang kat Malaysia ni. Mereka tak pernah bertemu, tetapi sumber mereka sama. Betul tak? Sumber mereka sama. Kadang-kadang daripada mana? Daripada Argentina ke, daripada Afrika ke, sama. Pegangan mereka sama. Dalam bab masalah asma' wa sifat, dalam masalah akidah, sama. Sebab apa? Sebab itulah ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah. Dia tidak berpecah. Tapi cuba tengok dekat golongan tarikat. Tarikat-tarikat tu, dia tarikat macam contoh tarikat Naqsyabandi, dia ada banyak aliran. Banyak pecahan. Contoh Naqsyabandi Aliyah, Mujaddidi atau Mujaddidiyah. Kemudian ada lagi apa lagi? Tarikat pecahan daripada Naqsyabandi tu ada pecah banyak lagi. Kan? Mereka tak sama, berbeza-beza dan saling mengkafirkan antara satu sama lain. Sama juga kalau kita tengok tarikat apa pun sama, dia akan saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan antara satu sama lain. Kan? Wallahul musta'an. Tapi benda tu kita tak akan jumpa pada orang yang mengikuti ahli sunnati wal jamaah dengan benar. Tapi ada orang tanya, tapi saya tengok salafi pun sama ya, berpecah sesama mereka. Itu bukan, masalah tu bukan datang daripada manhaj salaf, tetapi datang daripada orang yang menisbahkan diri kepada salafi. Dan itu kita kena muhasabah. Adakah betul dia ikut salafi tu betul-betul ke, ataupun dia ambil sekerat-sekerat? Kan? Sebab nak jadi salafi ni bukan ikut akidah je. Dia mesti kena ikut manhaj, akidah, akhlak, adab, suluk, adab, akhlak. Itu yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Begitulah juga yang ditahqiq oleh ulama-ulama akidah, seperti Syekh Sultan Al-Umairi, Al-Amiri atau Sultan Al-Umairi, hafizahullah, dan ramai lagi ulama-ulama yang menekankan isu ni. Sebab ramai orang yang jadi salafi, dia nak ambil bab akidah dengan manhaj, dia nak ambil bab mentahzir ahli bid'ah, tapi bab akhlak dia tak mau. Dia tak mau. Dia tak tunjukkan akhlak salafi. Yang ni pun masalah. Dan inilah yang menjadi fitnah, yang menyebabkan orang keliru dan orang salah faham. Dia kata salafi sama aja. Kan? Macam geng tarikat juga, samsing dia. Dia nak pukul orang sana.
bergaduh, nak pukul orang sana, nak pukul orang sini, betul? Orang jadi apa ni, sama je. Sebab bukan salafi tu yang salah, bukan manhaj salaf tu. Manhaj salaf tu mulia, tetapi orang yang menisbahkan diri kepada salafi. Kan? Wallahu musta'an. Baik. Ar-Razi, salah seorang pemimpin ilmu ahli ilmu kalam, berkata iqdamul uqul. Dia kata nihayatu iqdamul uqul iqalu wa aktharu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu. Baik. Ar-Razi, salah seorang pemimpin ilmu ahli kalam. Ini ulama ahli kalam, ulama Asy'ariyah. Beliau mengatakan mendahulukan akal berhujung pada keterbatasan. Nihayatul uqul atau nihayatu iqdamul uqul iqalu. Maknanya kemuncak pengakhiran orang yang mendahulukan akal di atas naqal, di atas nas, di atas Quran dan Sunnah, akhir sekali dia pun iqalu ni maknanya dia, iqal ni asalnya apa? Iqal yang orang pakai dekat atas serban, rutrah ataupun shimar, yang orang Arab pakai tu kan, iqal. Itu iqalu maknanya benda tu terbatas lah, dia membataskan kain tu supaya dia tak terbang kan. So maknanya akhir sekali orang yang mendahulukan akal ni, kemuncak dia, pengakhiran dia takkan bebas juga, dia terbatas dengan akal dia. Dia terbatas, dia jadi lagi sempit, jadi lagi terbatas. Dan kebanyakan usaha para manusia adalah kesesatan, ini di kalangan mereka. Roh kami berada dalam kegamangan di dalam raga kami. Maknanya wahsyatin ni maknanya wa arwahina fi wahsyatin, maksudnya benda yang maknanya sesuatu yang sangat liar, yang tak boleh nak, kita kata nak ditenteramkan. Tak boleh nak ditenteramkan. Dan puncak dunia kami adalah gangguan dan petaka. Dia kata sini wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu. Pencarian sepanjang hidup kami tidak menemukan apa pun, tidak bermanfaat, tidak memberi faedah. Walam nastafid min bahthina tula umrina. Kami tak dapat faedah daripada betapa panjangnya ataupun betapa lamanya kami buat kajian, baca kitab sana, baca sini. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Selain daripada kami hanya dapat orang ni kata, orang tu kata, pendapat ini, pendapat itu, tokoh ini, tokoh itu. Itu saja yang mereka dapat, mereka tak dapat lebih. Jadi itu menunjukkan apa? Zahirnya perkataan ini menunjukkan penyesalan Ar-Razi pada akhir hayatnya, dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang apa, menegaskan akan taubatnya Ar-Razi daripada akidah dia, daripada ilmu kalam. Ini yang dinaskan. Memanglah ada di kalangan golongan Asy'ariyah yang tak setuju, kan? Cuma kalau kita nak tahu tentang isu ni, boleh anda cadangkan, boleh rujuk kitab, satu kitab ni di dalam bahasa Arab lah, Haqiqatu Mawqifir Razi min as-Sihri wat Tanjim wa Inkar Ibn Taymiyah alaihi Dirasatun Naqdiyah fi Difa'atil Asy'ariyah oleh Syekh Sultan bin Abdul Rahman Al-Umairi. Dia ada ceritakan tentang bagaimana penegasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahawasanya Ar-Razi ni siapa? Ar-Razi ni kita kata ulama besar, kita kata dia Asy'ariyah, dan apa kita kata yang makruf lah, mempunyai tulisan-tulisan yang menggagaskan prinsip-prinsip yang dipegang oleh golongan Asy'ariyah, walaupun mereka ada yang tak sepakat dan sebagainya, tapi itulah hakikatnya. Jadi dibincangkan tentang isu kitab dia yang dinisbahkan kepada dia, kitab berkenaan dengan sihir dan juga tanjim. Maksud Ar-Razi ni antara yang mengharuskan mempelajari sihir dan tanjim, sihir dan juga ilmu perbintangan, ilmu nujum. Walaupun ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tetapi kalau kita tengok apa yang ditahqiq oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan kemudian murid-murid beliau, melihat ada wajahnya. Dan tetapi Syekhul Islam tengok adil, menunjukkan kepada kita Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, mauqif beliau dengan Ar-Razi ni, walaupun Ar-Razi ni beliau bantah kan, dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah, kan, dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kemudian Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli,
Maknanya lebih daripada 10 jilid. Semata-mata nak bantah apa? Syairah. Bayan Talbis Jahmiyah nak bantah Ar-Razi punya kaedah. Darut Ta'arud bainal aqli wan naql nak bantah kaedah-kaedah ahlul kalam ni. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah seorang sosok yang sangat adil. Kan? Dan dia jugalah yang menegaskan juga bahawasanya Ar-Razi ni telah kembali dan bertaubat. Dan bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah buktikan dalam kitab-kitab beliau. Dan Ibn Taymiyah doakan kerahmatan, doakan rahmat. Ini menunjukkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, apabila beliau membantah seseorang tokoh, dia tak ada hawa. Dia tak bawa isu peribadi, ataupun dia tak ada dendam, kesumat. Ni beza juga dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau dia bantah orang, bantah individu, bantah tokoh, dia ada hawa. Dia ada hawa nafsu. Dia ada dendam. Dia ada tak puas hati, kemudian dia fitnah dan macam-macam. Wallahul musta'an. Maknanya kalau kita nak bantah seseorang tokoh, bantah dengan profesional. Jangan melibatkan isu peribadi dan sebagainya. Itu maksudnya kalau kita kaji betul-betul Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, orang yang paling insaf dan paling adil terhadap musuh dia. Walaupun itu adalah musuh dia. Dan inilah sebenarnya sikap seorang alim. Seorang alim yang rabbani. Dan benda ni kita boleh tengok juga ada pada ulama-ulama kibar pada zaman kita ni, macam Syekh bin Baz rahimahullah, sama juga. Syekh Al-Albani rahimahullah, ada pada mereka ni. Tapi kebanyakan kita hari ni, khususnya syabab-syabab, dia tak ada insaf, tak ada adil. Dengan kawan dia sendiri pun tak adil, dengan guru dia sendiri pun tak adil, dengan ustaz sendiri pun cakap belakang tak adil. Kita nak harap apa? Adil ke? Insaf ke? Tak. Kan? Qil wa qal, yang tu. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, ini yang disebutkan kita kata berkenaan dengan Ar-Razi tadi. Baik. Kemudian Ar-Razi berkata, aku telah mengamati pelbagai metod ilmu kalam dan falsafah. Namun semua itu tidak dapat menyembuhkan orang sakit dan tidak dapat menghilangkan dahaga orang kehausan. So ni pengakuan daripada ulama yang mencapai kemuncak ilmu kalam. Mencapai kemuncak ilmu kalam. Bukan apa? Surface. Bukan orang yang baru-baru nak belajar, ataupun pertengahan ke tak. Tetapi orang yang mencapai kemuncak dalam ilmu kalam. Baik. Aku mendapati metod yang paling tepat adalah metod Al-Quran. Terkait penetapan, aku membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang ni macam ni aku tetapkan. Aku beriman dengan ayat Quran. Baik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan kebaikan dia akan mengangkatnya. Maksudnya aku menetapkannya. Simple kan? Sami'na wa ata'na. Amanna bihi. Amanna. Kita beriman. Baik. Terkait penafian, aku membaca laisa kamitslihi syai'. Berkait dengan penafian pula, aku baca ayat Quran laisa kamitslihi syai'. Habis. Settle. Aku beriman dengan ayat Quran ni, aku berhenti pada ni. Betul. Kan? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Maksudnya aku meniadakan kesamaan Allah dengan makhluknya, dan aku menafikan bahawa makhluk dapat meliputi ilmunya. Maka siapa yang mencuba pengalamanku, maka ia pasti mengetahui apa yang aku ketahui. Walaupun kita kata ini telah dipegang oleh orang-orang awam. Dah lama dipegang oleh orang-orang awam yang tak pernah tahu tentang ilmu kalam, orang yang fitrahnya sejahtera, orang-orang yang ada fitrah, yang fitrahnya tidak menyeleweng, yang tak pernah tahu tentang ilmu kalam, dah tahu benda ni. Tetapi tengok macam mana seorang ulama ahlul kalam, dia baru mendapat perkara tu pada akhir pencarian dia. Dan dia, kita kata, dia tidak dicela dalam isu ni. Sebab apa? Al-ibrah innamal a'malu bil khawatim. Kita tengok pada pengakhiran seseorang. Kan? Rahimahullah Ar-Razi. Semoga Allah merahmati Ar-Razi. Contoh dia ni maknanya akhir hayat dia, ini yang dia dapat. Kan? Ini yang dia dapat. Walaupun kita kata apa? Ini orang-orang awam yang tak belajar ilmu kalam dah dapat dah. Tak, ini pasal ini yang Allah Ta'ala uji dia.
Kan? Uji dia. Yang ni ulama ilmu kalam. Maksudnya last sekali baru dia dapat macam ni. Sedangkan benda ni dah diketahui oleh orang-orang yang fitrahnya sejahtera, yang tak pernah tahu ilmu kalam. Baik, kerana itulah anda akan mendapati mereka bingung, kehairanan. Fatajiduhum hayara, muttarribin, kata Syekh Al-Utsaimin. Mereka ini kebingungan dan kontradik. Mereka tidak meyakini faham yang mereka yakini, yang pemahaman yang mereka yakini. Sebaliknya anda akan mendapati orang yang diberi petunjuk Allah menuju jalan yang lurus, dia nampak tenang, lapang dada dan tenteram fikirannya. Dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dia membaca nama-nama dan sifat Allah yang ditetapkan Allah untuk dirinya, sehingga dia pun menetapkannya, sebab tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah. Tidak ada yang lebih benar pemberitaannya, perkhabarannya melebihi perkhabaran Allah, dan tidak ada yang lebih benar penjelasannya melebihi penjelasan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum, Allah hendak menerangkan syariatnya kepada kalian, menerangkan kepada kalian berkenaan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Itu termasuk min babil aula. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menerangkan berkenaan dengan asma' wa sifat. Ini kepada kalian agar kalian tidak sesat. So kalau kita ikut terjemahan tu, dia mungkin dia ambil terjemahan tu base pada software Quran tu, dia letak tak munasabah dengan bab lah kan. Sebab tu dia tak hukum. Sebab tu kalau kita baca kat sini, kita sesuaikan dengan maksud Syekh lah. Syekh bincang kat sini tentang asma' wa sifat kan. Baik. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan Alkitab yang Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau hukum berkaitan dengan ibadah, muamalah pun dijelaskan. Maknanya menceritakan tentang sebab hukum itu dihukumkan, sebab perintah tu diperintahkan kerana ianya perintah Allah. Maknanya kita nak tahu tentang perintah Allah, kita kena tahu dulu, kena kenal Allah dulu, betul tak? Jadi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itulah maknanya step yang pertama sebelum kita nak tahu tentang hukum dia. Ini yang ditakrirkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Maknanya kalau kita tahu tentang hukum hakam fiqh, kita belajar hukum hakam fiqh tu, apa tujuan dia? Sebab kita nak mengikuti dan menuruti perintah Allah. Sebab kita nak sembah dia. Bila kita nak sembah Allah, kita kena kenal Allah. Bukan kita tak kenal Allah kan. Maknanya itulah kita kata mimba bil aula, kita katakan maksud yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Utsaimin bila dibawa ayat-ayat ini merujuk kepada asma' wa sifat. Baik, wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat-ayat di atas dan ayat-ayat serupa lainnya menunjukkan bahawa Allah menjelaskan jalan yang menghantarkan mereka kepadanya dengan penjelasan yang sangat mudah. Dan hal yang perlu dijelaskan kepada manusia adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya, agar mereka beribadah kepada Allah dengan landasan keyakinan yang benar. Sebab beribadah kepada zat yang kita tidak ketahui sifat-sifatnya atau zat yang tidak memiliki sifat, tentu ibadah seperti ini tidak mungkin terwujud. Kita tak tahu siapa kita sembah. Last sekali sembah diri sendiri. Sebab apa? Last sekali Allah ada dalam badanku, Allah ada di mana-mana. Last sekali sembahlah apa pun. Wallahu musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang jadi pada ajaran-ajaran sesat. Last sekali tok guru dia jadi Tuhan. Ataupun diri dia sendiri. Kan? Duk berzikir pun hu. Tak tahu hu tu siapa? Wah. Lama tak tahu apa benda. Kan? Siapa dia? Dia. Siapa dia tu? Kan? Tu pelik tu. Baik, tempat tentu ibadah itu tidak mungkin terwujud. Kerana itu anda harus mengetahui sifat-sifat Rabb yang disembah yang membuat anda berlindung dan beribadah kepadanya dengan sebenarnya. Siapa pun jangan sampai melampaui batas hingga mengarah kepada takyif atau tamthil, kerana manusia tidak akan mampu menggambarkan nyawa yang ada di dalam tubuhnya sendiri, sehingga manusia tentu lebih tidak mampu untuk menggambarkan hakikat-hakikat sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya. Kalau kita tak boleh nak sifatkan roh kita, macam mana kita nak sifatkan tentang Tuhan? Tentulah tak boleh kan. Sebab tu kata Syekh dekat sini, yakunu ajizan an tasarruf haqaiqi ma wasafa Allah bi nafsihi, lihadha yajibu 'ala al-insan an yamna'a nafsahu 'an as-su'al bilima wa kaifa fima yata'allaqu bi asma'ihi wa sifatihi. Baik.
Jadi kerana itulah siapa pun kita harus seorang insan itu menahan dirinya untuk apa? Tidak bertanya, tidak mempersoalkan lima, bagaimana, ataupun kenapa, ataupun wa kaifa, bagaimana, apabila dia berkata ataupun apabila berkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. So ini antara kaedah yang ditakrirkan ulama, antaranya Syekh Asy-Shinqiti, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dan Syekh kalau tak salah Syekh Hafiz Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul dan selainnya. Syekh As-Sa'di ada juga, iaitu kaedah dia qat'ut tam'i an idraki kaifiyat ittisafillah bi sifatihi. Maknanya kita dalam kita beriman dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ada satu prinsip yang kita kena pegang. Antaranya satu prinsip ni sangat penting, iaitu kita memutuskan keinginan, ketamakan kita atau keinginan kita untuk mengetahui tentang kaifiat sifat Allah. Sebab kita tak akan mampu tahu pun. Kan? Dalilnya Nabi SAW cakap kat para sahabat. Nabi kata apa? Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan tengok Tuhan kamu melainkan kamu mati. Maknanya kalau kamu nak tengok Tuhan, kamu nak nampak Tuhan kat dunia ni tak boleh. So Nabi SAW kata dalam antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selainnya, walaupun dibahaskan sanadnya, tapi secara umumnya hadis itu ada syawahid yang banyak. Nabi kata innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan jumpa, kamu takkan boleh tengok Tuhan sehinggalah kamu mati. Maknanya nak tengok Tuhan kena mati dulu lah. Tapi jangan pergi bunuh diri ya. Haram. Maknanya bukan di dunia lah. So dalil yang lain dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 143, bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi Musa alaihi salam minta Allah Taala perlihatkan, Nabi Musa nak tengok Tuhan. Bila Allah Taala tetapkan pertemuan antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salam untuk Allah berkata-kata dengan dia, Nabi Musa bila dengar kata-kata Allah, kalamullah, Nabi Musa terus nak tengok Allah. Kan? Kita kalau baca Quran, kita apa? Nak cepat habis. Nak cepat habis kan? Tapi Nabi Musa alaihi salam dengar kalam Allah, nak tengok Allah terus. Sebab tu dia minta apa? Dia minta izin daripada Allah untuk tengok. Allah kata apa? Lan tarani. Kamu takkan tengok aku kat dunia ni. Tapi Nabi Musa nak juga. Allah kata apa? Fa in istaqarra makanahu unzur ila al-jabal, fanzur ila al-jabal. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau kamu nak tengok juga, tengok kat bukit tu. Bukit yang besar, yang solid, batu yang solid. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu Wa Taala hanya buka hijabnya, wa hijabuhun nur, kata Nabi SAW, hijabnya cahaya. Ibnu Umar kata hijab Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 4 lapisan, yang mana lapisan itu adalah lapisan cahaya, kegelapan, cahaya dan kegelapan yang jaraknya ratus-ratus ribu tahun jarak perjalanan. Maknanya nak bagi tahu besarnya hijab Allah tu. Allah hanya singkap hijabnya hanya sebesar jari, sebesar kelingking, jari kelingking. Ibnu Abbas tunjuk besar ni, ya Allah buka, berkecai bukit tu. Dan Nabi Musa pingsan. Lepas pingsan, Nabi Musa bangkit, Nabi Musa minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat kepada Allah, kerana itu adalah satu permintaan yang tak mungkin, mustahil. So itu dalil menunjukkan apa? Akal kita, pandangan mata kita ni takkan mampu untuk, panca indera kita ni tak mampu untuk lihat Tuhan, tak mampu nak capai zat Tuhan, hakikat Tuhan, kaifiat sifat Tuhan, tak mampu capai. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, utuskan Rasul, dengan itulah kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? So itu menunjukkan apa? Yamna'u nafsuhu minat tafkiri bil kaifiyah, kata Syekh Utsaimin. Maka hendaklah kita menahan diri kita untuk tidak berfikir, memikirkan kaifiat. Kita nak menggambarkan ataupun nak memikirkan, nak membayangkan, tak boleh tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini. Baik. Wa hadha tariqu, kita habiskan mukadimah ni. Ana plan memang nak habiskan mukadimah ni supaya kita dapat masuk bab pertama. Terus. Sikit lagi.
Ketika jalan ini ditempuh seseorang, maka ia sangat nyaman, sangat tenteram. Istaraha kathiran. Dia akan tenteram, tenang. Dan inilah kondisi salafus salih umat ini. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kerana itu ketika seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, dia bertanya, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimanakah bersemayam itu? Imam Malik menundukkan kepala lalu berkata, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma araka illa mubtadi'an. Bersemayam itu sudah diketahui maknanya, istiwa itu maklum, tidak majhul, kaifiat tata caranya tidak diketahui. Ghairu ma'qul, tak boleh dicapai dengan akal. Kan? Mengimaninya adalah wajib. Iman dengannya wajib. Yang tu yang kita kena buat. Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang kaifiat sifat Allah itu adalah bid'ah. Tanya tentang makna tak bid'ah, tanya tentang kaifiat. Itu yang difahami oleh para ulama. Antaranya apa yang ditakrirkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki, demikian juga guru kami Al-Syekh Su'ud Ad-Da'jan hafizahullah dalam kitab beliau Manhaj Al-Imam Malik fi Itsbatil Aqidah. Itu yang sahih. Maknanya kaifiat itu adalah yang tanya tu tak boleh tanya kaifiat. Tanya makna boleh. Macam kita tanya terjemahan. Betul tak? Takkan bid'ah kot. Kan? Tapi kalau tanya kaifiat, macam mana Allah bersemayam, hak tu bid'ah. Maknanya soalan tu soalan yang salah. Baik. Di masa kita sekarang ini, kita dapati ada yang mengatakan Allah turun ke langit paling dekat, yakni langit dunia, ketika tersisa sepertiga malam terakhir di setiap malam. Maka konsekuensinya Allah selalu berada di langit paling dekat, langit dunia, di setiap malam. Kerana waktu malam berlalu di seluruh bahagian bumi, mengingat sepertiga malam berlalu dari satu tempat ke tempat lain. So ni masalahnya dia kiaskan dengan pemahaman dia. Kan? Pernyataan seperti ini tidak dinukil daripada para sahabat. Semoga Allah meridai mereka semua. Andaikan hal seperti ini terlintas di hati orang mukmin, tentu sudah Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya. Atau Allah menakdirkan seseorang yang menanyakannya lalu dijawab, seperti halnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di manakah Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Lalu Nabi SAW baginda menjawab pertanyaan mereka. Tapi masalahnya isu tu tak ditanyakan. Jadi kita diam lah. Tak payah lebih-lebih lah kan. Pertanyaan besar ini menunjukkan bahawa apa sahaja yang diperlukan manusia pasti dijelaskan Allah melalui salah satu dari 3 cara di atas. Maknanya Syekh Ibn Uthaymin boleh je nak jawab biologi, tapi kat sini dia nak didik supaya kita berhenti pada apa yang salah, berhenti. So ni asal. Boleh je Syekh nak panjang, nak hurai tentang dari sudut nak rak tu dari sudut akli, dalil akli sebenarnya, tapi itu bukan tempat dia. Baik, jawapan untuk kerumitan tentang hadis turunnya Allah ke langit paling dekat langit dunia selama 1/3 malam berada di salah satu sisi bumi, maka Allah turun di sana. Sementara untuk sisi lain yang sepertiga atau separuh malam tidak berada di sana, berarti Allah tidak turun di sana dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Itu jawapan dia. Kan? Azza wa Jalla, hadis di atas menunjukkan bahawa waktu turunnya Allah berakhir seiring terbitnya fajar. Kita wajib berserah diri dan mengatakan kami mendengar, kami taat, sami'na wa ata'na wattaba'na wa amanna. Kami dengar, kami taat, kami patuh, kami mengikuti dan kami beriman. Inilah kewajipan kita, iaitu tidak melampaui batasan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itulah kita kata secara ringkas Syekh Ibn Uthaymin dalam Al-Qaul Mufid Al-Muqaddimah ini beliau huraikan tentang pembahagian taksim tauhid kepada 3, dan beliau huraikan khulasah, intipati daripada setiap pembahagian itu, dan kita dah alhamdulillah kita selesai maksudnya pada muqaddimah. Maknanya selesai pada muqaddimah. Jadi ana rasa cukup setakat itu, naktafi bihadzal qadar. Jadi insya-Allah kita akan sambung masuk pada bab yang pertama daripada kitab ini, Kitabut Tauhid, yang disyarahkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, Al-Qaulul Mufid, pada kelas yang akan datang insya-Allah. Nasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan berkait dengan topik tadi, baik, tak ada. Baik, jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.